Seterusnya, mari kita menonton video yang kedua. Semua orang tahu harta benda kita perlu jaga dengan baik. Tetapi bukan semua orang tahu maklumat-maklumat sulit kita perlu dijaga baik semasa kita menggunakan internet. Jadi, bagaimana kita hendak melindungi maklumat sulit kita semasa kita menggunakan rangkaian komputer? Kegagalan menjaga keselamatan data dalam rangkaian komputer akan memudahkan penjenayah cyber membuat pintasan terhadap rangkaian komputer dan mencuri maklumat peribadi yang berharga. So, aktiviti harian kita seperti menghantar dan menerima email dan melakukan proses transaksi kewangan dalam talian juga akan meningkatkan risiko kecurian data. Proses menghantar dan mengakses data dalam rangkaian komputer perlu diberi penekanan terhadap keselamatan data dalam rangkaian komputer. So, terdapat beberapa kaedah menjaga keselamatan data dalam rangkaian komputer. Kaedah pertama adalah penyulitan email, encrypted email. Ia merupakan satu proses penyulitan maklumat yang akan dihantar melalui email. Proses ini melibatkan maklumat yang sensitif atau peribadi. Terdapat beberapa cara untuk menghantar email ini. Contohnya melalui Save Gmail dari Google Chrome yang membolehkan kita menghantar email yang disulitkan kepada sesiapa sahaja. Rmail, Info Encrypt, Hashmail, iSafeguard, SafeMail.net dan banyak lagi pautan laman web menyediakan penyelesaian bagi penghantaran email secara selamat. Kaedah kedua adalah dua pengesahan, double verification. Ia merupakan lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna apabila ingin memasuki akaun atau mengakses data dalam talian. Biasa double verification ini dia digunakan di sektor e-banking, sektor e-banking ataupun yang melibatkan transaksi kewangan itu. Kita perlu double verification. Contohnya kita membeli belah di Lazada ataupun Shopee. Dia pun perlukan double verification. Dengan adanya dua lapisan tersebut, langkah pengesahan untuk mengakses data menjadi lebih sukar. Jika pengguna
jika penggodam mampu menggodam lapisan pertama, iaitu kata laluan, dia tetap perlu nombor kunci keselamatan seterusnya untuk memasuki akaun kita. Semakin banyak lapisan pengesahan, semakin sukar data dapat diceroboh. Ya, ini adalah secara ringkaslah. Kalau kita ada nombor kunci keselamatan tambah dengan kata laluan, untuk akses ke akaun dia akan menjadi lebih selamatlah. Kaedah ketiga adalah kata laluan. Merupakan lapisan pengesahan keselamatan yang utama untuk memasuki akaun pengguna. Dengan hanya satu lapisan keselamatan, iaitu kata laluan, keadaan ini akan memudahkan penceroboh memasuki akaun pengguna. Bagi menghalang data diceroboh, pemilihan kata laluan itu amat penting. Pengguna mesti mengelakkan pembinaan kata laluan berdasarkan nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir atau sebarang data yang berkaitan dengan maklumat peribadi pengguna. Kata laluan yang baik dibina daripada gabungan huruf, simbol dan nombor, iaitu antara 8 aksara hingga 12 aksara. Kebarangkalian gabungan aksara ini akan menyukarkan penggodam untuk menekanya. Contoh kata laluan yang beginilah. Okay. Dia akan menyukarkan penggodam untuk menceroboh masuk. Sebagai murid pada abad ke-21, anda hendaklah lebih peka tentang jenis ancaman yang ada pada masa ini dan mempelajari langkah-langkah yang perlu diambil bagi melindungi hak data peribadi supaya dapat menikmati pengalaman melayari internet yang baik dan selamat. Apabila kamu sudah belajar benda-benda ini, patut kamu mengajar adik-adik ataupun ibu bapa ataupun atuk nenek kamu untuk melindungi keselamatan data mereka. Okey. Okey. So ini saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.